Assalamualaikum Dr. Maizura Rahim, rindunya. Halimatun Hasim, Rohani Abu Bakar, Faridah, Latifah Zainiyah, Nisara Aisyah Zam, Kak Rohana Samsuri, apa khabar kekandanya? Moga-moga yang baik. Mas Jamil, Daun Pandan Wangi, Zawiyah Zakaria, tak bertugas ke hari ni. Rodia Syarif, doakan sihat insyaAllah. Nur Aisyah Haji Bakar, Syarifah Aziz, Nurin Leader Telekung Hikmah. Masya Allah, saya pun pakai telekung ni. Umi Kalsum, Zainun Abdul Rahman, Yati Muhammad Tahir, Rafi'ah Ismayadi, Tati Yasin, Azimah Ishak, Nur Azlina Musa, Rosnani Muhammad Said, Mariani Abdul Rahman, Hafsyah Abdul Talib, Sahana Dinas, Ida Kahar, rindunya semua orang. Masya Allah. Kak Ana, kakak sihat ke? Aklima Ibrahim, Nuria Hasan, Nurmah Abdul Rahman, Zainun Hadi, Rodia Ruby, Diana Ahyat, terima kasih bintang-bintangnya. Umi Afan Kalisyah, Umairah, Rashidah Abdul Ghani, Maziah Syafi'i, Yusni Zayaziz, apa khabar Yusni Zayaziz? Belum sempat ku buka notamu. Suzy Buang, siapa yang hantar stars banyak? Azrina Ami, Masya Allah, 100 stars, thank you. Nur Alis Kauda, Nurmila Jamaluddin. Sekejap habiskan ayat. Rindu dengan mak ni. Bismillah. Alhamdulillah. Kak Siti Arpah, I miss you. Minggu depan kuliah saya di Kedah, Kak Siti Arpah. Masya Allah. Nur, minggu depan apa? Minggu ni ya? Minggu depan. Hari ni hari Sabtu. Zainun Abdul Rahman, Zarina Zulkifli, Siti Atikah Tukimin, apa khabar? Erni Yusliza Mudri, ayo Amma. Kak Juwita Ismail, Masya Allah, suara tak keluar. Ni jemaah-jemaah umrahku. Tak tidur ke Ustaz Azwan? Dah sakit-sakit badan, dah sambung tidur. Yang nak mengajak, yalah kan janji ke 7 pagi. Tak apa abang jangan risau. Kain dah masuk dalam mesin. Lepas je ngajak 1 jam ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dah boleh uruskan baju lah pula bagi Ustaz Azwan rehat. Lepas Ustaz Azwan rehat, Ustaz Azwan buat kerja, Ustazah pula. Mudah-mudahan ada peluang selagi Allah izin untuk berehat. Hari ni memang tak mengajar di luar. Cantik susunan Allah. Patutnya pagi ni saya ada kuliah di luar. Tetapi 2-3 hari sebelum balik tu Jaja bagi tahu, Ustazah, kelas 27 hari bulan tu diorang minta tangguh. Kenapa cakap? Selalunya jarang kan minta tangguh. Sebab diorang ada program rasmi masjid apa benda entah, kan. Ya, Nur Azah Mahmud, di sana sekarang pukul 2 pagi waktu sahabat-sahabat umrah saya sedang nyenyak tidur. Paling awal pun mereka pergi masjid 2:30-3 pagi lah. Jadi Ustazah kena bawa mak ni bila umrah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Bercanda dengan orang buka pintu je. Siapakah? Kita habiskan air. Umi Badariah Rahman, panjangnya catatan Umi semalam, terima kasih. Siti Aisyah, Rosmila Badarusamin, Kifli Zul, Masya Allah. Rasanya sepanjang di Mekah tak nampak Kifli Zul live. Ke saya yang tak nampak nama sebab sibuk dengan jemaah. Khatijah Sukaryo, Rosnah Said, Syardila Al-Idrus, apa khabar? Percaya tak kalau saya kata tak, dinding hijau putih ni bilik saya dekat Madinah? Percaya tak? Hanya duk buat lawak lah Ustazah. InsyaAllah. Kan tak nampak sangat. Tak nampak sangat apa sebab pakai telekung ni. Alhamdulillah, berkat doa Kak Salina Salihuddin, Akmal Kasim, Siti Zahira, Yuno, Yuno terus. Yuno. Terkejut semalam tiba-tiba si Munirah Draman ada dekat KLIA. Ya Allah, tak tahu nak habak lah budak noti tu. Lari daripada rumah naik bas
datang KL semata-mata nak sambut jemaah umrah. Mana dia? Kak Yanti bawa balik ke rumah dia. Hajah Fatimah Omar nak jumpa Munirah Draman, boleh pergi kat rumah Yanti Hamid. Masya Allah. Orang Puchong siapa nak jumpa Munirah Draman, pergi colek dekat rumah Kak Yanti Hamid. Dia boleh mai daripada Ganu. Lepas tu dia kontak Kak Roza Osman kita. Masya Allah. Semata-mata nak sambut orang dekat KLIA. Muhammad Syafi'i. Apa khabar Maria. Nurwati Onan. Suaidah Amin. Ayoja Ojai. Hanisa Syafi'i. Zalifah Ishak. Nak mai kena banyak hari ke? Apa tu? Zalifah Ishak. Nani Nur Aini. I miss you Kak Nani sayang. Saya dah selamat sampai ke TKP. Tepat jam 1.50 pagi. Alhamdulillah. Wah, Kak Nani pun pandai hantar bintang. Tak percaya I. Ustazah sampai sekarang tak reti. Teranya. Omar Rosliah. Sekejap kita habiskan ayat Asad. Doakan besok saya nak live TV Al-Hijrah waktu macam ni. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Nazatul Naina. Dak juga Kak Nazah, hari ni Kak Yanti ada hal. So orang Puchong boleh kidnap lah Munirah Draman. Masya Allah. Dah masuk kain-kain dalam mesin. Tinggal kain-kain ni nak basuh tangan. Ustazah dah mandi sebelum subuh. Rasa fresh tubuh. Sedap sahabat-sahabat walaupun kepala masih ting-tong sebab kat sana waktu tidur. Saya setiap kali balik umrah, saya akan pesan dekat jemaah bahawa kita akan jet lag ni. Seminggu lebih kurang kita akan demau. Demau pula dah. Nak cakap lemau, nak cakap ada yang demam. Tiba-tiba demau pula dah. Okay? Jadi hati-hati dengan bisikan iblis yang dia cemburu. Kan Kak Juwita Ismail, walaupun ada perkara unik sehingga ke pengakhiran, bila keluar jumpa beberapa sahabat Latahzan mesti terkejut. Sahabat, kita belum baca doa, tapi saya minta dengan sangat sahabat-sahabat Latahzan 500 orang dah. Tolong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong doakan sahabat-sahabat umrah Ustazah yang malam tadi beberapa buah beg mereka tak sampai. Kan kita percaya beg tu ada, cuma terselit di mana-mana. Masya Allah. Haslina Abdul Majid 530 stars. Thank you so much. Masya Allah. Okay, jadi Kak Juwita Ismail kita beg bersama anak depa ni, Masya Allah, dah jadi macam pramugari Al-Fawaz Airlines. Pakai baju sama. Alhamdulillah. 4 orang sekawan. Kak Juwita 2 beranak dan 2 orang lagi kawan satu taman. Pergi umrah sama-sama sahabat-sahabat. Yang uniknya keempat-empat mereka balik dengan baju sama. Sama-sama diuji Allah. Jadi kami ni buat keputusan, buat khulasah lah sahabat-sahabat. Mungkin orang yang check in akhir satu grup tu, dia orang Kalang Kelibut. Masya Allah. Ya, Siti Roziah Osman, namamu sudah disebut. Masya Allah. Jadi saya yakin, percaya, kita serahkan kepada Allah. Kita bersangka baik dengan Allah. Doakan. InsyaAllah sahabat-sahabat, agar beg-beg jemaah Al-Fawaz Travel yang tersangkut dapat sampai kepada tuan beg dengan segera. Terima kasih Khairul Syifa 200 stars. Saya minta maaf kalau saya salah. Khairul Syifa ke Khairul Bariyah yang hantar messenger kat Ustazah suaminya tak sihat tu. Kita doakan di bumi barakah ya. Mudah-mudahan Allah bagi sembuh, masih di hospital mungkin. Siti Zahira 75 stars. Terima kasih semua. Jom sahabat-sahabat, janganlah pelik. Ustazah mengajar lah apa semua. Tak payah pelik. Doa je. Doa semoga Allah bagi kesihatan zahir batin. Saya macam ni sahabat. Kalau saya tak push pagi ni, saya takut sekejap lagi saya pengsan terus ke. Saya banyak buat kerja, saya lupa ke. Banyak kerja kan. Sekarang yang kerja pertama, bak baju, 1 round dah masuk dalam mesin. Jadi sementara tunggu tu, kalau saya tak mengajar, confirm saya tidur. Bagi saya buat 1 jam untuk Latahzan. Kemudian perosah baju lagi, yang nak gosok untuk esok lusa nak pergi mengajar lagi.
hilang dah semua tisu-tisu ni. Okey, insyaAllah. Sebelum landing semalam, saya rasa badan saya demam. Tapi baiknya pramugari, Masya Allah, ketua pramugari Ustaz Azwan sabar je lah. Dah tua dah yang ketua pramugari dia tu. Tak apalah bang, dah tua pun khidmatnya masih diperlukan. Lepas tu dia cakap apa tau, kalau orang Islam, dia sebab dia sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa ni? Apa nak cakap, Allahumma salli ala Muhammad. Tu jangan batuk. Kalau dah batuk tak boleh berhenti. Baru diagnos Allah Siti Marhanis Ishak, mak saudaranya leukemia. Moga-moga Allah bagi kesembuhan insya-Allah. Ketua pramugari tu non muslim lah. Lepas tu ya Allah, sebaik-baik manusia, selembut-lembut dia selimutkan saya. Dia ambilkan Panadol, suruh makan. Masya Allah. Lepas makan Panadol tu saya tidur dengan izin Allah. Tiba-tiba bangkit elok je, pergi toilet, nak solat apa semua kan. Sihat dah Ustaz tu. Sihat. Tadi badan macam dedah, panas. Rasa macam tak larat sungguh. Kan Allah izin sahabat-sahabat. Sebab bila dah turun jumpa jemaah lagi sihat. Jadi saling mendoakan insya-Allah. Selagi saya boleh mengajar, maknanya saya sihat. Walaupun batuk semua, jangan risau, doa. Batuk ni petanda umrah mabrur tahu sahabat-sahabat. Jangan risau. Saya cakap dekat dia orang, umrah ni kalau balik tak batuk, balik tak demam sikit-sikit, payah juga. Sebab kita penat kan sahabat-sahabat, badan kita penat. Okey, kita tak boleh paksa. Waalaikumsalam Amirul Zakur. Amirul Zakur ni baru saya teringat, anak, nama arwah anak sahabat kita kan. Orang duk kelui-kelui Munirah drama ni, dia tak muncul lagi rasanya. Dia ada kat rumah Kak Yanti. Mesti sibuk tengok Kak Yanti. Khairul Syifa punya suami. Betul kan? Tapi tak boleh baca. Tak, maaf ya sahabat-sahabat, saya pakai telekung ni. Okey. Tanpa membuang masa, saya rindu kitab ini. Saya sengaja tangguhkan ketika berada di Madinah kemarin untuk tidak menamatkannya. Sebab memang tengok Sabtu Ahad, sahabat-sahabat, cahaya ketenangan pun ada tadi kan. Ustazah live pakai tudung yang dia bagi. Munirah Rahman muncul pun mu. Nanti kan ramai mak-mak mentua nak ketuk pintu Kak Yanti Hamid nak cari Munirah Rahman kat Puchong. Okay, siapa suruh lari daripada Terengganu, mai sambut orang dekat. Seronoklah sahabat, meriah. Sahabat-sahabat Al-Fawaz pun buat surprise malam sambut jemaah Al-Fawaz. Sebab dulu memang Al-Fawaz buat begitu. Tapi sejak COVID dah tak diizinkan untuk sambut jemaah dengan banner, dengan kami menggunakan kaedah latahzan. Dalam latahzan sebenarnya cukuplah dengan sepotong roti dan air mineral kan. Siapa yang follow latahzan lama dia tahulah apa maksud ustazah. Tapi semalam kita tak bagi sepotong roti, kita bagi 2 potong roti. Masya Allah. Roti yang dibuat oleh Upah Aznah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabatlah tahzan belaka ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kak Mas Liza Bagiran nak kena tahu. Dia kata batuk ni souvenir daripada Mekah. Amboi-amboi nak kena babak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan besok kat TV dok. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dak, Munirah Draman bukan jumpa Kak Yanti kat Puchong. Kak Yanti dan suami pun sambut kami di KLIA. Wakil sahabat tim khidmat. Lepas tu terkejut ai tengok Munirah Draman pun ada. Tengok Kak Roza Osman yang ambil. Padahal semalam pukul berapa sahabat? Saya pukul 2 pagi baru sampai rumah. Allah ya Karim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab ustazah bantu jemaah yang, ustaz bantu jemaah yang beg tersangkut tu, buat report apa semua. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua kembali bagnya kepada Tuhan masing-masing insyaAllah. Baik,
di Madinah bersaksikan payung-payung yang mengembang depan Masjid An-Nabawi. Waalaikumsalam Kifli Zul. Apa khabar? Masya Allah. Bab 281, bab terakhir kitab Latahzan, Ustazah bacakan. Bermegah-megah boleh melalaikanmu. Kita selalu bermegah-megah dengan apa? Okey, sahabat-sahabat, kalau Dr. Aida Al-Qarni, ya, itu amalan Ustazah juga, Yusni Zayaziz. Terima kasih. Cuma Ustazah ada ke atas ni, so kena turun bawah dulu. Apa tu? Saya kukus apa? Main macam-macam lagi pagi-pagi dah mengukus dah sahabat Latahzan ni. Okey, Munirah mai Kedah. Mak tunggu di Kedah. Amboi, Kak Syah Nafisah Haji Hitam. Ingat mak angkat dia, anak angkat dia saja. Okey, kita baca Dr. Aid Al-Qarni. Dulunya dia cerita dia yang dulu bermegah-megah dengan buku-buku yang dia suka beli. Minta maaf, kita boleh kenal diri kita sendiri. Kalau kita sukakan buku, kadang-kadang buku tu jadi benda yang kita megahkan. Kalau kita suka pakaian-pakaian cantik, pakaian itulah yang kita megahkan, sahabat-sahabat. Kalau kita suka apa? Kita suka handphone. Handphone baru, orang tak heran pun dengan handphone baru yang kita pergi beli. Tapi dia pula yang menjadikan itu satu kemegahan. So, berhati-hati dengan benda yang kita suka. Sebab terkadang kita terlupa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Munirah Deraman, minggu depan lari daripada rumah lagi ikut Ustazah Siri Jaulah Ilmu di Kedah. Ustazah ke Kedah 31 Ogos. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lepas tu menyusun kuliah di Kedah sampai 3 September. Besok lusa lah Ustazah akan share jadual di Kedah. Okey. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boy, siapa yang cakap tu? Rasa sekejap je Ustazah pergi dah balik. Oi, rasa sekejap dia kata sama macam jemaah Ustazah semalam. Bila Ustazah tanya apa perasaan dah selamat landing, rasa macam baru nak pergi Ustazah. Banyak cekadak rasa macam baru nak pergi. Flight mana kau nak naik? Kan? Balik rumah. Family. Balik rumah. Apa tu Cik Rodia Syarif? Beli ekstra, hadiahkan kat kawan. Apa tu? Ya Allah, Kak Ana pagi-pagi dah siap masak laksa. Masya Allah. Sahabat, dalam flight semalam, balik daripada Doha ke Malaysia, ke KLIA, kami tak sangka walaupun asalnya Qatar flight, tiba-tiba dapat MAS, MH daripada Doha ke KLIA. Dapat kapal MAS. Bila kapal MAS, menunya adalah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nasi lomak. Kami ni duduk hotel 5 star dekat sana, Madinah, Mekah. Ayo amma. Kan? Sebab tu saya sebut dengan mereka, Ustazah sebab tu lah tak suka duduk hotel 5 star. 2 hari je boleh makan, lepas tu kembang dah tekak ni. Sebab lauk dia sama lah, menu dia tu boleh kata sama je kan. Masa dekat Madinah duduk hotel 5 star ni, tekak ni kembang dengan nasi Arab je. Alah, aku rindu benda hirup-hirup ni, sup ni, tom yum ni kan. Makan sekadar untuk sihat beribadah je lah sahabat, memang dah nak tak larat. Lepas tu masuk kat flight semalam, rasa macam dedah-dedah dah badan. Lepas tu, sedapnya ada menu nasi lemak ni. Orderlah nasi lemak. Tapi minta maaf ya Ustazah, nasi lemak kita dah habis. Aku rasa macam nak gugur sahaja kandungan. Oops, kan? Nasi lemak habis. Lepas tu dah merajuk. Ustaz kata, ya cepat nak makan apa, ditanya ni. Tak apalah bang, apa-apa je lah. Cium merajuk kan. Apa-apa je lah. Sebab sebenarnya kita memang dah tak selera kan. Apa-apa je lah. Sekali, Ustaz kata, yang noodle ni apa noodle? Mi kan? Mi goreng lah tu kot, tak tahulah apa kan. Tengok dekat menu tu. Noodle ni mi goreng kot. Ya ambil je lah, tak kisah, apa-apa je lah. Sekali sampai. Apa yang sampai? Maggi soup. Maggi Yusuf. Kan? Rasanya kalau kita buat sendiri macam Maggi ayam. Telan ayak liok ni. Lepas tu dia bubuh mushroom. Kan Kak Ana Samsuri, Kak Ana cerita laksa pun rasa nak gugurkan duit. Anak-anak Al-Fawaz apa tu. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, dia bagi Maggi soup tu. Bayangkan kita tengah macam nak demam tu. Ustazah, apa lagi? Daripada tak sihat tu, terus pelahap habis.
Ustaz pun pandang. Yang tadi kata tak selera, terlebih selera. Kita kalau dah nak demam-demam, dah lama makan benda pekat-pekat macam tu kan. Aduh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak cari tom yum pula ni, tom yum. InsyaAllah ada tempat dah nak tuju kat mana. Okey, dugaan. Betul? Masya Allah. Okey. Kemarin, semalam Ustazah berlatahzan sekadar share lah betapa kita selamat sampai kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu, kemarin Ustazah baca di bawah payung Masjid An-Nabawi sampai kepada suratul Takatsur, muka surat 625, ayat 1 hingga 2. Ayat ni kalau dalam 3T, talaqi, tajwid, tadabbur. Kak Ayah Gaus apa khabar hari tu masa nama Kak Ayah Gaus naik ketika kita live di Madinah mungkin. Orang bagi tahu Kak Ayah tak sihat Maksu senyap sebab dekat belakang memang tak ada lah hidang Maggi-Maggi ni Maksu. Kat depan dia siap cakap, "Oh, sedap ke?" Lepas tu dia nampak saya makan selera kan. Cik macam tak larat nak jawab kan. You boleh minta at any time. Sebelum turun sahabat dapat sate sedap. Tapi bukan sate kat Siti Aisyah kat apa je Kan nikmat sungguh dapat makan Maggi. Astaghfirullahalazim. Marah orang-orang yang anti Maggi. Tapi betul bila waktu kita badan dedar macam gitu. Okey sahabat, dalam kuliah 3T, talaqi, tajwid, tadabbur yang Ustazah banyak pergi di masjid, bila sampai surah Takatsur, Ustazah suka baca sebab surah ni dia cerita pasal orang yang bermegah-megah. Okey. Bukanlah kiflizul, bukan takut tapi teringin. Allah kiflizul. Salah tu. Teringin tapi takut. Saya ada kuliah 3T, talaqi, tajwid, tadabbur. Pokcik-pokcik kata, Ustazah 3T tu apa? Belum sempat ku jawab, mereka dah jawab. Teringin tapi takut ke? Kata kong hasam pokcik-pokcik kan. Talaqi, tajwid dan tadabbur. Kak Ayah dah sihat ke? Kak Ayah Gaus tak sihat. Tak, sebab dengar berita Kak Ayah tengah dialisis ada problem. Dia nampak saya bahagia, nampak nama Kak Ayah muncul semula. Moga-moga sahabat-sahabat doakan Kak Ayah Gaus kita ni sahabat latahzan yang sangat istiqamah. Mahfuzah Mahazir ni jemaah umrahku ke? Rasa bukan kot. Nama Mahfuzah juga tapi tak tahu nama Facebook dia apa. Okey sahabat. Ayat ni Allah menceritakan manusia memang sifatnya suka bermegah-megah. Sebab tu di penghujung bab Dr. Aida Al-Qarni bagi satu tajuk, bermegah-megah boleh melalaikanmu. Bermegah-megah boleh melalaikanmu. So kita tak nak benda yang kita suka. Dr. Aida Al-Qarni mengakui tentang dirinya baik ni, suka membaca, suka dengan buku baik. Tapi terkadang kalau kita tidak jaga, dia boleh menjadi satu kemegahan. Sebab tu jujur je pada diri. Ada orang yang menyusun kitab di almari yang begitu cantik, akhirnya hanya menjadi perhiasan di ruang tamu rumahnya. Dia tak baca pun buku tu sahabat. Okay, jadi bila orang datang macam, wow, dia ni mesti golongan profesional, kan, pandai-pandai nel, cendia kawan nel. Suka hati dia Ustazah kan, sebab nampak buku-buku dekat rumahnya kan, begitu menimbun-nimbun nel. Jadi orang duk ingatkan macam hebat sangat lah, padahal baca pun tidak. Kan sahabat-sahabat, jadi kita tak nak macam tu. Ada orang yang berbangga-bangga setiap kali dia keluar di mana-mana, dia rasa macam syasyat je kalau dia pakai baju yang sama sentiasa. Kan dia suka kalau dia di mana-mana tu orang akan, wah cantiknya baju kau, baju baru ke? So bajulah yang akan menjadi kebanggaan dia. Kesian kan? Orang yang suaranya sedap mungkin orang akan terpesona mendengar suaranya. So suara itu menjadi kebanggaannya. Ada orang mempunyai anak bijak pandai. Setiap kali Rizal keluar, mesti dia boleh berbangga dengan anak-anaknya punya keputusan yang cemerlang. So itu boleh jadi kemegahan. So berhati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kenapa ni? Kak Ayah duduk hospital? Sebab laju sangat komen anda ni, saya tak sempat nak baca. Semoga Kak Ayah, semua orang doakan Kak Ayah. Kak Ayah dekat hospital ke sekarang? Amin, amin. Amin, saya tunggu. Amboi hampa semua duk stok Maggi lah pula.
Induk Imah Mahfuzah Wazir. Yang tadi Mahfuzah Mahazir. Adinda Naza. Apa benda tu? Masya Allah. Jat tengah tunggu Kak Ayah Gaus kat hospital ke? Mawar berduri. Masya Allah. Cabutlah durinya tu. Jangan bagi berduri. Adawiyah Kasim from Korea. Telekungmu berkali-kali masuk Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Masya Allah. Bermegah-megah boleh melalaikanmu. Betul? Hati-hati Munirah. Ramai nak buat menantu tu. Oops, ustazah ni. Janganlah. Okay. Altamis Furkan Halimatun Wahid. Tak ada seorang pun yang jawab. Ke terlampau banyak dah tadi dah balik dah. Oh okey, Kak Ayah dah sihat, dah balik dari hospital. Terima kasih. Maknanya hari tu Kak Ayah di hospital ya. Alhamdulillah, saya nampak sepintas lalu macam tu. Alhamdulillah, kami memang doakan Kak Ayah di tanah suci. Baik, kalimah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir yang saya baca di Madinah kemarin. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Tak faham, dah masuk dalam kubur macam mana Ustazah nak bermegah-megah? Tengoklah, terkadang sahabat, kuburannya pun tu kubur yang paling cantik tu kubur arwah mak aku lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu? Pening nak tengok tulisan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dah masuk dalam kubur pun bukan dia yang bermegah. Mana ada orang mati boleh hidup balik bannerkan batu nisan atas kubur, tak adanya kan. Warisnya sahabat-sahabat, sedangkan bila kita dah mati tak ada satu pun. Husni HR apa khabar? Haliza Hamzah. Rumah Baiti Jannah. Jamilah Osman. Mana ada Ustazah lupa? Tak baik tau. Tak baik cakap Ustazah dah lupakan kami ya. Mana boleh lupa kan. Semua sayang. Kalau lupa nama Ustazah Zai biasalah, dah ramai sangat kan sahabat. Tapi kalau Kak Jamilah Osman sebut Baiti Jannati, terus tergambar-gambar kuliahku di Baiti Jannati tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Berkaitan dengan hal ini, sebab yang tu Ustazah dah baca di Madinah, yang ini Ustazah terus sambung. Berkaitan dengan hal ini, saya teringat kepada beberapa mahasiswa yang sering menanyakan perihal buku-buku yang tidak dikenal dan manuskrip lama dan karangan-karangan yang unik. Mereka, welcome to Dinding Hijau Putih. Mereka pun rajin mengumpul buku-buku seperti itu. Namun, buku-buku itu jarang dibaca dan pengetahuannya tentang buku-buku itu juga sangat minima. Kegemaran mereka hanya memenuhi perpustakaannya masing-masing dan mengumpul buku-buku yang judulnya aneh-aneh, seperti Raja Wali yang Terasing atau Foster Merah dan sebagainya. Bahkan seseorang daripada mereka kecewa kerana tidak berjaya menemukan tafsir Muqatil bin Sulaiman secara lengkap. Padahal dia belum membaca tafsir Ibnu Katsir secara lengkap. Seseorang lainnya daripada mereka menyesal kerana tidak mendapatkan buku Fawaid Tammam. Padahal dia tidak mengenal Fathul Bari, selain hanya nama penulisnya dan warna kulit bukunya sahaja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, faham tak maksud? Dalam hati Mastura Kazali sebut pembuat kek di Kedah yang sedap. Suara slow Faiza Zainal Abidin. Tak mungkin slow suara Ustazah. Cek handphone, sebab Ustazah pakai handphone ni. Ustazah ada 2 tab yang tak digunakan sahabat-sahabat, kerana bila Ustazah pakai tu anda kata slow. Jadi saya korbankan mata saya pakai handphone. Bila saya pakai handphone ni sepatutnya okey. Mazura Muhammad 100 bintang, thank you. Masya Allah. Allahu Akbar. Kak Azmin, siapa-siapa nak makan tom yam sedap, tolong pergi dekat Oasis dekat Taman Tun Dr. Ismail. Kedainya Kak Azmin Muhammad Zam kita terbaik. Kak Min, sedapnya balik-balik umrah ni kalau makan tom yam. Masya Allah, tabarak. Meleleh hayak liok. Okey. Apa dah tadi nak baca? Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Dia ibarat macam ni tahu sahabat-sahabat. Ada orang bila nak mengaji, oh saya nak belajar dengan tok guru tu. Tok guru ni. Saya selalu sebut kalau anda perasan, bila saya dijemput ke mana-mana majlis ilmu, macam orang macam taksub nak jumpa Ustazah Zai, nak dengar ilmu. Saya selamba je saya cakap. Saya ni bukan orang alim sahabat. Saya hanya tolong bacakan. Contohlah kalau baca kitab Al-Tahzan. Siapa orang alim, siapa guru mereka semua adalah guru-guru yang datang ke surau masjid tu sebulan sekali, seminggu sekali bahkan. Kan yang kerap datang, itulah guru anda. Itulah guru anda, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi Ustazah Zai yang datang, apa ni? Siapa ni? Aduh, tak boleh nak baca sangat. Siapa suruh pakai telekong kala ni? Dia kena keluarkan warna baju ni baru tulisan nampak sikit kan. Alhamdulillah. Kak Rahimah Umar kata, Bonda Rahimah Umar kata suara okey. Umur Reda, Nebeng Munirah. Nebeng tu apa? Ke salah Ustazah sebut? Nebeng ke nebeng? Sabda Adi Hamzilah Amdan, Nur Azlina Syukur. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada orang yang nak nampak gah, bermegah-megah, dia kata, okey saya dah khatam dah kitab sekian-sekian. Kita dengar, okey kau khatam kitab tasawuf sekian-sekian, contoh kan. Tapi kitab Fardu Ain Asas kau tak baca lagi. Faham tak sahabat? Saya berguru dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah, Ustazah Asma Harun. Wah, disebut nama-nama konon lah. Nama siapa kalau sebut orang tak kenal, contoh. Sedangkan itu bukan benda nak dijadikan kemegahan. Sahabat, Ustazah saya anak Ustazah sekian-sekian yang terkenal tu, Ustazah tak kenal ke? Contoh kan. Adakah kisah? Tak payah kisah sahabat. Sepatutnya kalau Ustazah Zai yang paling kisah dengan siapa? Ya Allah Tuhan. Saya tak pernah kisah kalau dia sebut, Ustazah kenal tak sipulan-sipulan tu? Pendakwah selebriti tu guru saya tu. Adakah kisah? Tak kisah. Yang saya kisah sahabat, yang setiap malam pergi kuliah maghrib, ustaz tu ngantuk-ngantuk baca, buka muka surat, maka dengan ini dinyatakan bab sekian-sekian. Oh, jemaah menguap kan. Tapi hujan ribut taufan dia tetap datang. Depan dia mengaji tu 4-5 orang, dia tetap datang. Tak heran dia tak pernah menghitung berapa orang. Tak pernah heran ada live, tak ada live. Diviralkan, tak diviralkan, tak pernah heran. Itulah sebenarnya penuntut ilmu yang sejati, penyampai ilmu yang sejati, yang bukan untuk bermegah-megah. Sahabat-sahabat faham ke maksud saya? Kan saya cukup tak gemar kalau orang cakap, Ustazah kenal tak? Mustahil Ustazah tak kenal. Dia itulah guru saya. Okey, dia tu guru engkau. Engkau tu, kan, sekadar nak berbangga dengan guru kau yang ramai, sekadar nak berbangga dengan bab apa, kitab apa, tebal-tebal yang kau tunjuk kat orang, kau baca, tapi kau tak beramal dengannya, apa kedudukan kita di sisi Allah? Tak ada kedudukan. Faham sahabat? Ini yang maksud Dr. Aida Al-Qarni nak sebut. Hang pi susunlah kitab banyak-banyak, tapi hang jadikan dia kemegahan, hang tak ada nilai apa di sisi Allah. Pi cerita agak kita habis, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya baru beli kitab ni. Tapi lah kau buat bungkus nasi lemak. Apa makna? Kan? Sekian dimaklumkan. Jadi sahabat, Raizah Awang Hamad, itulah istiqamah namanya. Sebab tu nak dapat istiqamah ni cukup susah. Kak Mas Jamil, janganlah pembuat telekong pula sejadah muka yang viral ni dalam sahabat Al-Tahzan. Siapa nak sejadah muka, pergi kontak Kak Mas Jamil. Kan? Dia kata apa? Masya Allah. Tak ingat dah maksud nebeng. Orang Korea lupa maksud nebeng. Adawiyah Kasim, jangan dah dapat bahasa Korea, bahasa Malaysia kau lupakan. Dah lama tak dengar Ustazah Bebel dekat Madinah pun Ustazah Bebel tau sahabat-sahabat, Masya Allah. Betul Bonda Rahimah Umar, saya tak gemar sangat kalau orang datang jumpa kita. Ni Ustazah, saya setiap bulan sekali saya belajar dengan Ustazah, tak kenal? Tak kenal. Dia tu selebriti Ustazah. Tak heran sahabat. Sebab yang kita nak heran adalah Ustazah ni, calon-calon umrah tajaan saya ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu yang saya kagum dekat mereka. Contoh kan yang kita bawa Makcik Raki, seorang sahabat kepada Kak Yun Taslim tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Blebe, Roslan kata kat Ustazah. Suka dengan Ustazah blebe. Blebe tu bahasa apa? Kelantan ke Terengganu? Sahabat. Dia macam mana dia boleh diterbangkan ke Baitullah pada bulan 8 ni dengan Ustazah. Last minute juga, walaupun nama dia dah lama ada dalam calon. Sebab dia duduk dekat flat PPR. Ustazah, kami ni orang yang datang surau, tak pernah tak nampak dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ada dekat surau. Jalan kaki Ustazah. Dia tak kisahlah imam baca sedap ke tak baca sedap ke. Yang dia tahu dia nak pergi. Inilah sahabat yang patut kita, Masya Allah. Kita kadang-kadang, wah, tengok ni follower dia ada 1 juta. Mesti orang hebat ni. Saya tak pernah heran pun sahabat dengan follower dia ada berapa ke apa. Kalau sekadar nak mengumpul follower, tapi diri sendiri tak boleh nak di-follow, kan? Macam mana kita nak follow kalau kau sendiri tak ada ketundukan kepada Allah? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Oh, nebeng tu kata Kak Dewi Zamzam. Soho dah sekarang Kak Dewi Zamzam ni. Nebeng tu macam bersungguh-sungguh. Oh, Ustazah pun sedang nebeng. Okey? Ustazah pun blebe bahasa Kelantan. Nebeng Terengganu ke Kelantan? Masya Allah, blebe Terengganu. Berahi. Bahaya berahi-berahi ni. Masya Allah. Aduh. Adawiyah Kasim Kelantan kan? Masya Allah. Oh, okey. Unfollow je Ustazah. Masya Allah. Betul sahabat. Jadi kita semakin nampak apa maksud Dr. Aid Al-Qarni ni. Kemegahan tu, bermegah-megah tu boleh melalaikanmu. Syaitan cukup seronok orang ada sifat yang bermegah-megah. Bermegah dengan itu, bermegah dengan ini. Baru beli kereta baru sikit dah bermegah-megah. Kan? Yang nak pergi mana tu yang nak ronda sat bang dekat taman naik kereta. Dah kenapa yang letih-letih tu baring aje lah yang. Lepas tu lama dah tak bawa kereta bang, saja nak ronda. Nanti nampak Kak Nani, ada lagi tak Kak Nani dalam talian jiran saya ni? Kan? Hon, nampak Kak Nani hon. Ustazah, kereta baru ke? Contoh kan? Contoh. Lepas tu, dia tahu dah aku ada kereta baru. Rugi ni kalau tak pergi dekat jalan A pula ni. Nampak orang hon lagi. Bermegah-megah dengan apa yang kita ada sahabat. Tak pernah-pernah kau nak ronda satu taman, hon orang satu taman, naik kereta. Ni ada kereta baru pula kau sibuk macam kau seorang ada kereta baru. Tak payah nak gitulah sahabat. Orang nak tahu, orang tahu juga. Jiranku, Kak Habidah Isa. Semoga urusan Kak Habidah Isa sayang sentiasa dipermudahkan Allah. Amin. Kan Adawiyah Kasim orang Kelantan. Bayangkan sahabat, Adawiyah Kasim duk Korea. Ketika Ustazah berada di Kelantan, dia boleh post adik dia untuk hantarkan akok dekat hotel tempat Ustazah duduk. Panas-panas, Masya Allah. Aina Ismail, apa khabar sayang? Adri Jusuh, Raziah Saleh, Nahizatul Izzah. Okay, jadi kita nak buang perasaan bermegah-megah tu sebab si alim seperti Dr. Aid Al-Qarni mengatakan bermegah-megah ni boleh melalaikan. Okay? Bermegah-megah ni boleh melalaikan. Bermegah-megah ni sahabat memudahkan syaitan untuk masuk ke dalam apa hari ni nebeng-nebeng tak habis-habis ni. Ke hampa duk ketawa saya salah sebut nebeng makhraj tak sama dengan orang Kelantan ni. Biarlah saya minta ampun kepada orang-orang di dalam live kali ni kalau saya salah sebut. Saya punya reminder berbunyi. Sebab apa sahabat-sahabat? Amboi depa ni. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat, buang perasaan bermegah-megah. Akok sedap Asia Sulaiman. Okey, Fariha Ismail. Sedapnya akok. Bagi orang yang suka akok. Di hidup ni macam ni kan sahabat. Kita tak boleh paksa orang suka tak suka. Ustaz Azai, sedapnya akok. Kalau panas-panas. Kalau sejuk, Ustaz tak suka dah. Ustaz Azwan, berapa banyak orang masa kami kat Kelantan tu, ya Allah, sikit-sikit orang hantar akok. Sikit orang hantar akok. Sebab mereka tahu Ustaz suka akok kan. Tapi saya tak termakan lah dah. Sebab mana mungkin seorang bawa sampai 1-2 bekas contoh kan. Saya makan 1. Lepas tu yang ni nak rasa 1. Lepas tu selebihnya kita buat sedekah. Sebab apa? Pasanganku Ustaz Azwan, bang sedap gila ni akok ni. Yang abang memang boleh gila kalau makan akok tu yang. Dia langsung tak suka sahabat.
Usik pun tidak. Aduh, aku tak faham lah orang tua ni. Pasal apa tak suka akok ni? Sedap gila ni. Dia gila kalau makan akok dia tu. Dia memang tak boleh makan daripada kecil. Dia tak suka kuih lembik-lembik macam tu, dia tak suka. Kan sahabat? Dia kita cakap sedap ni bang, abang tak teringin ke bau dia sedap ni? Kita tak boleh paksa orang. Bukan haram pun kalau dia tak makan akok tu. Ingat sahabat-sahabat suami isteri, kadang-kadang kita nak gaduh suami isteri ni benda yang kenapa abang tak makan akok? Ni air tangan saya sendiri ni. Penat saya bakar. Terbakar muka saya bakar akok ni semata-mata nak bagi abang makan. Nanti dia dah tak suka. Adikku kisah, aku dah tak suka. Jangan paksa orang. Kecuali kalau sayang solat lah. Abang tak suka nak solat. Kau dah kenapa mesti ni aku jiruh dengan air panas? Kan sahabat? Benda yang Allah suka, kita tak suka, mana mungkin? Allahu Akbar ke ana. Ni jiran-jiran saya ramai pagi ni. Akok manis leting. Ada orang tak suka sebab manis leting. Kan Yusniza Aziz, Ustaz memang tak suka. Ustazah suap lah dengan kasih sayang. Kadang-kadang dia nak jaga hati kan, dia buka juga mulut. Kan suap. Dengan kasih sayang ni suap. Ya Allah, bagilah dia suka banyak akok ni. Sebab Ustazah suka kalau Ustaz Azwan suka. Kenapa? Bila Ustazah makan tak habis, dia wajib habiskan. Sebab dia tak suka bazir makanan. Tapi kalau benda yang dia tak suka, biarlah atas meja tu macam mana yang pergi sedekah kat orang. Nanti kan tu masuk dalam tong sampah tu pergi. Alah abang makan lah. Kan dah tahu abang tak suka. Jangan paksa. Faham tak sahabat? Kita dah tahu dah mana dia tak suka, mana dia suka. Hanya gaduh kadang-kadang pasal apa abang tak suka makan ni? Kahwin dengan saya abang mesti suka. Ini air tangan saya tau. Kau dah kenapa nak gaduh bab-bab tu? Remeh sangat kot kan? Tapi kalau bab suami tak nak solat, anak-anak tak nak solat, contohnya sahabat rahmati Allah, tak naklah Ustazah tegur, nanti anak lari dari rumah susah saya. Macam gitu. Pelik. Pelik kita ni. Benda yang Allah suruh tegur, kerana jelas benda tu dimurkai Allah, kita tak pun paksa-paksa. Tapi benda Zarina Izam, biar betul siram dengan air panas. InsyaAllah tak pernah buat lah. Sebab tak pernah lagi tak bangkit solat. Macam tadi ni dia lemau. Lemau sangat. Bang, nak pergi masjid surau tak pagi ni? Ya Allah, abang sungguh-sungguh rasa tak boleh bangkit ni yang. Dia baru terasa kan dia punya badan sakit-sakit tu. Dah booking, dah tukang urut. Dia memang ada tukang urut special. Dia bekam sebulan sekali sahabat. Nak panggil hari ni, kawan tu pula tak boleh. Kan? Lepas tu besok baru dia boleh. Hari ni abang nak baring je, abang betul-betul minta maaf hari ni tak boleh. Sebab semalam rasa pukul 3 pagi kot baru start tidur. Sebab Ustazah dah tidur, dia tak tidur lagi. Jadi okey, faham, tak apalah, nanti je lah. Pergi surau, tak boleh nak pergi. Kami solat berdua, saya settlekan kain, terus startlah tahzan. Okey, kita nak habiskan sikit lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Suratul Baqarah 78. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi, yang tidak mengetahui Alkitab, yakni Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Tak tahu tapi buat-buat tahu, kerana dengan nawaitu untuk bermegah-megah. Kan ada orang yang macam tu. Wah, dia tak tahu benda. Tapi kalau bercakap, oh subhanallah sahabat, itu bukan kepakaran dia, itu bukan bidang dia. Tapi kalau bercakap mengatasi orang yang berilmu, ramai kan yang macam tu. Asalkan konten dia tu viral, sudah. Dia tak heran dah benda dia cakap tu betul ke tidak. Sebab kebanggaan dia tu adalah kelaikan orang akan konten dia. Kelaikan orang. Faham ya? Subhanallah. Oleh sebab itu, janganlah anda sibuk dengan bangunan-bangunan yang ada pada kedua-dua sisi jalan yang anda lalui. Wah, hebatnya Menara Zamzam ni dekat Mekah. Lupa dah kepada Kaabah. Macam tu kadang-kadang kita kan. Pergi negara mana, kagum dengan bangunan-bangunannya. Tak heran pun dengan pergi Jepun, ada bangunan sekian-sekian. Tapi tak nak mencontohi apa yang orang Jepun tinggi disiplinnya untuk kita tiru. Sibuk bermegah, bangga. Saya Ustazah kalau dapat bergambar dekat bangunan ni pun cukup dah. Walaupun saya tak ada pitih nak pergi shopping, gambar sudah dah jadi kemegahan. Faham ya sahabat? Sehingga melupakan jalan yang anda tempuh. Dia berjalan di atas jalan yang apa? Jalan yang tar pun tak ada. Tiba-tiba kiri kanan
bangunan yang begitu gah. Terasa kan, terasa jalan tu. Kan hang tak akan sampai kat bangunan ni kalau hang tak lalu di atas aku. Ini yang hang megahkan tu adalah bangunan, bukan jalan-jalan yang sedang engkau pijak-pijak aku ni. Macam tu sahabat. Macamlah lembu punya susu, sapi dapat nama. Kan? Gitulah kebanyakan yang dimegahkan tu. Padahal yang dimegahkan tu sahabat bukannya benda yang sepatutnya kita puji, kita angkat pun. Janganlah pula anda terjebak dalam masalah-masalah remeh-temeh dan melupakan masalah yang besar. Alhamdulillah, ada benda yang lebih besar patut kita fikir. Dia fikir benda yang remeh-temeh. Buang masa sahabat-sahabat. Kemudian barang siapa yang tidak mengenal tujuan yang ditempuhnya, maka akan menjadi lamalah perjalanan yang ditempuhnya. Kena faham matlamat hidup kita ni adalah satu hari kita akan mati. Bila mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kan berada di hadapan Rabbul Izzati. Bila disoal jawab, tergantung kepada catatan dalam buku amal. Ada yang Allah sudi nak pandang wajahnya, ada yang Allah berpaling terus daripadanya. So hari-hari minda kita berfikir tentang bagaimana nasib aku selepas mati, pasti kita akan mencapai kualiti hidup yang sangat indah. Sebab matlamat kita tu kita capai. Matlamat apa? Untuk mati dalam redanya Allah, untuk mati dalam husnul khatimah. So sekarang kita sibuk dengan dunia yang bakal kita tinggalkan, sampai kita terlupa dengan matlamat sebenar kita, itulah kematian. Allah ya Karim, dia menjadi letih dan payah kerananya, bahkan tidak dapat meraih apa yang ditujunya. Sahabat, hidup ni sangat indah apabila kita fokus kepada akhirat. Nak bersedekah bukan kerana nama, tapi biar sedekah sedikit. Yang penting kita faham melalui majlis-majlis ilmu ni, memang Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menilai pahala sedekah kita. Pukul berapa pula? Berapa ramai yang menonton sekarang sahabat? Sebab pelik pula balik daripada Mekah, handphone saya ni dah tak keluar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah tak keluar berapa viewers ni. Ustazah nak bermegah-megah lah dengan viewers tu. Lantak pergi kat hangpa lah nak cakap apa. Sebab Ustazah tengok laju sangat komen ni. Betul Mas Surah Khazali. Kan takut sangat sebab yang dihisab tu bukan dirinya orang lain. Semua orang akan dihisab. Tapi di akhirat kelak kita tak sibuk nak menghisab orang lain. Kerana kita sibuk menghisab. 1000 lebih juga. Sebab tu saya tak boleh nak baca laju sangat. Bila terima kasih Noni Nadia dan semua. Okey dah abaikan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab apa? Kita banyak tersilap. Okey, saya kata sekarang bila kita ada masalah apa sahaja, matlamat kita nak keluar daripada masalah tu, akan datang segala. On the way kita nak pergi Mekah, contoh kan, macam-macam halangan. Bukan tak penat sahabat. Cikgu rohani tu yang duduk sahaja 24 jam kalau kita hitung. Saya bukan tak letih, tapi saya sebut Masya Allah Tuhan, kalau orang macam cikgu rohani tu tak boleh urus dirinya sendiri, dia boleh bertabah, dia boleh bersabar, apatah lagi orang macam aku ni ya Allah. Subhanallah sahabat. Sebab tu saya suka bila dalam kumpulan kita raikan golongan orang-orang yang lemah, golongan orang-orang yang warga emas, yang uzur. Kerana apa? Dia menjadi semangat bagi kita. Subhanallah, kami dalam grup umrah sahabat-sahabat, ada yang jalan ya Allah terhege-hege, sengit-sengit. Cik, saya ambil petugas ya, tolak wheelchair full daripada sa'i kan. Tak nak ustazah, saya nak berjalan sendiri. Habis juga sa'inya. Pelik macam mana boleh semangat sangat cik. Tengok kawan-kawan ustazah, alhamdulillah Allah izin. Kak Yun Taslim tak nantuk ke? Duduk dekat dalam ni daripada tadi. Masya Allah, kagum. Orang balik Mekah sahabat, kalau basih boleh stay waktu macam ni, sedangkan waktu tengah nyenyak tidur kat sana. Allah, moga Allah berikan kesihatan yang baik. Saya tak heranlah, ustazah tu apa kurangnya? Sebab apa? Saya bercakap memanglah tak mengantuk. Kak Yun tu mendengar, boleh mengantuk kalau tak buat kerja lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul, dalam grup. Sebab tu saya gunakan istilah apa? Saya macam ketagih. Kalau dalam grup saya ni tak ada orang lemah, tak ada orang uzur,
dalam grup kan, saya okey, grup yang saya nak pergi bulan 12 ni mesti orang yang sihat walafiat je. Allah uji saya, sahabat-sahabat. Semalam staff kata, ustazah, dalam ramai-ramai yang nak daftar bulan Disember ni ada orang yang dialisis. Okey, tak ada masalah, boleh. Kita dah biasa dah uruskan jemaah dialisis. Macam tu kan. Staff kata, oh okey ustazah, boleh. Boleh, insya-Allah. Ustaz Azwan biasa bawa. Kita kat sana ada petugas, sahabat. Bukan mesti Ustazah Zah yang bawa. Ustazah Zah ada kerja lain. Jadi asalkan dokumen-dokumen dia cukup, report doktor cukup, insya-Allah tak ada masalah. Sedangkan orang tak ada kaki pun boleh sampai. Allah Allah ya Karim. Subhanallah, semoga barakah Kak Yun. Dah datang surau dah pagi tadi, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya masih tak nak kata selamat khatam kitab Latahzan, tak. Besok sahabat-sahabat, besok hari Ahad Ustazah di TV Al-Hijrah, doakan Ustazah sihat. Baliknya, besok saya ada kuliah ke tidak? Oh, besok saya ada kuliah. Lepas TV Al-Hijrah saya ke sahabat, kat mana kelas yang Jaja arrange untuk 28 hari bulan ni? Boleh jumpa jemaah kat sana, kat mana entah Tapi satu surau dekat flat tak silap saya. Saya tak pasti. Jadi besok lepas TV Al-Hijrah saya ada satu kuliah hadir. Mungkin lepas Zuhur ke baru kita buat kuliah Latahzan penutup. Kuliah Latahzan penutup. Isnin kita start buku Fasabrun Jamil. Allah Allah. So sahabat, buang rasa nak bermegah-megah. Hati-hati dengan benda yang kita suka. Sebab terkadang benda yang kita suka itulah menjadikan kita manusia yang bermegah-megah. So bila kita suka handphone, contoh, dapat beli handphone baru, cepat-cepat kembalikan. Pandang handphone baru ni macam nak kata ustaz tu, yang ingat balik terus beli handphone baru. Oh okey, tak nak kena marah. Okey. Sebab handphone saya ni problem masa kat sana, sahabat. Okey, kita beli handphone baru. Lepas tu dalam flight semalam, besok saya tak ada kelas kan? Tak ada. Kalau sihat, jom kita pergi beli handphone baru. Tak payahlah bang, biarlah dulu. Selagi boleh guna kan, sahabat-sahabat. Tak payahlah, marahlah kawan tu. Kawan tu marah sebab saya tak nak beli handphone baru. Macam mana tu sahabat? Macam mana? Sebab selagi boleh guna. Kan selagi boleh guna. Memanglah kadang-kadang dia problem itu, problem ini. Tapi selagi boleh guna. Jangan jadikan benda okey kalau contoh saya dah beli dah handphone baru. Wah, ni canggih ni. Tak ada orang sejiran aku ni pakai handphone mahal macam ni. Cepat potong rasa bermegah tu dengan astaghfirullah. Kalau Allah tak bagi aku sihat, boleh ke aku bekerja kuat sampai aku dapat duit yang banyak untuk beli handphone yang baru ni, contoh. Balikkan kepada Allah, akan gagal perasaan bermegah-megah yang disukai oleh nafsu dan iblis. Suka lagi apa bermegah? Oh, telekung saya ni cantik ni. Saya ada sulam-sulam ni. Kau ada kan? Aku rasa dalam 1,000 lebih ni telekung aku yang paling mahal. Kan? Kau tak kenal ada 1,000 orang lebih ni semuanya tag kau pasal telekung baru dia. Tak ada kan? Tak tahu orang yang tak tunjuk langsung telekung dia tu. Telekung saja harga RM1,000. Kau baru pakai telekung harga RM200 dah berlagak. Contoh. Sahabat, saya semalam bila berpisah dengan Kak K yang saya kata warga negara Holland, Masya Allah, saya kata Kak, saya happy sangat dapat kenal dengan akak. Kenapa sahabat? Nampak sangat orang atas yang merendahkan dirinya duduk dalam kelompok yang Masya Allah, sanggup susah demi orang lain. Kan? Sanggup susah demi orang lain. Orang macam ni insya Allah takkan ada jiwa yang belagak tu. Kalau kita ada jiwa yang belagak ni sahabat, jiwa bermegah-megah, nafsu akan menggemuk. Iblis sentiasa masuk. Apa yang dia masukkan? Bisikan-bisikan kejahatan. Daripada bermegah je, kejahatan lain akan datang. Jadi bila perasaan bermegah tu nak datang, cepat-cepat istighfar, potong, cantas dia, balikkan semula kepada Allah. Nirah ada phone baru, semoga dia tidak bermegah. Okey? Baik sayang-sayang sekalian, Ustazah stop dulu. Belum habis lagi ni tahu. Besok Ustazah nak buat sikit khulasah dan kita baca penutup. Ada doa kan? Penutup. Masya Allah, muka surat 427 dan 627 dan 628. Mata pun berpinah lagi nampak tulisan ni. InsyaAllah baju Ustazah dalam kain. Tengok cakap pun dah merepek. Nak cakap baju Ustazah dalam mesin, baju Ustazah dalam kain pula dah. Mesti dah habis berputar.
Lepas ni kita fokus kepada second round. Kita fokus kepada baju yang tak boleh masuk mesin. Lepas tu habis bab baju. Lepas tu gosok pula. Ingat suami-suami yang menonton, bab baju sahaja, orang perempuan, bab keluarkan daripada beg, masuk dalam mesin. Kan? Tapi Alhamdulillah Ustaz bab kain ni sangat membantu. Tadi nak gimana tu? Nak bawa kain turun bang. Tak payah. Kan bab kain ni kerja abang. Tak payah. Hari ni abang tak larat. Biar saya yang masuk. Sekali kalau dia bangkit kan, dia sidai kain. InsyaAllah lelaki-lelaki yang tolong sidai kain, anda tidak dayus. Tapi kalau isterimu berbuat maksiat dan dosa, anda tidak tegur, itulah dayus. Okay, sayang semua kerana Allah. Sahabat-sahabat umrah saya, berehatlah untuk hari ini. Rehat dalam zikrullah. Mas Liza Bagiran, terima kasih atas nota-notanya yang tak pernah jemu. Jamilah Daud, Amirdah Osman, Salina Muhammad Hashim, Rohana Samsuri, Nur Azlina Syukur, Mahfuzah Mahazir, Rafi'ah Ismayadi, Nur Alis. Nama kalian Azmin binti Muhammad Zam, Masya Allah, Nahizatul Izzah, Sofia Ayuni. Nama kalian bukan lagi di Madinah Mekah, tapi nama kalian di balik dinding hijau putih. Bye-bye semua. Semoga dalam kebaikan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.